Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan kenali jisim objek. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk jisim. Yang kedua, murid dapat membanding dua atau lebih jisim. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan kenali jisim objek. Murid boleh merujuk buku teks muka surat 51. Kenali istilah jisim. Terdapat dua istilah jisim yang murid kena tahu, iaitu ringan dan berat. Yang pertama ialah ringan. Ringan ini bermaksud dapat diangkat dengan mudah tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Antara objek yang ringan ialah buah apple, pensil, belon, buah strawberry, buah pisang, pembaris dan banyak lagi objek-objek yang ringan. Ini adalah contoh yang mudah yang cikgu boleh berikan untuk menunjukkan maksud ringan. Jadi kalau murid lihat setiap objek-objek ini, kita tak perlu menggunakan tenaga yang banyak untuk mengangkatnya. Jadi itulah maksudnya ringan. Yang seterusnya ialah berat. Berat berbeza dengan ringan. Kalau kita angkat objek yang berat, kita memerlukan tenaga yang lebih. Jadi ini ialah antara contoh objek-objek yang berat, iaitu batu bata, tembikai, almari, tong gas, beras dan lesung. Ini adalah antara objek berat yang mungkin biasa murid lihat dalam rumah. Jadi kalau murid lihat, ini ialah buah tembikai. Kenapa buah tembikai ini cikgu letakkan dalam objek yang berat? Kalau kita banding dengan buah apple, yang mana yang lebih berat? Sudah tentu buah tembikai. Kerana apa? Kerana kita perlu mengangkat menggunakan dua tangan. Kalau buah apple, kita hanya perlu memegang dengan satu tangan sahaja. Jadi kalau objek-objek lain kita tahu ianya sangat berat. Contohnya tong gas. Tong gas ni kita perlu mengangkat di atas ataupun kita guling-gulingkan dia. Kalau beras pun sama. Yang beras yang paling minimum biasanya kita beli 5 kg, 10 kg. Biasanya kalau kita lihat ayah kita angkat beras pun, dia letak di atas bahu. Sebab apa? Sebab berat. Okey, jadi ini adalah contoh objek-objek yang berat. Jadi cikgu harap murid faham apa beza ringan dan berat. Selain itu, cikgu nak menerangkan satu istilah, iaitu perkataan lebih. Lebih ini adalah satu perkataan yang menunjukkan perbandingan antara dua objek, iaitu kita boleh katakan lebih berat ataupun lebih ringan. Jadi kita lihat dua objek yang cikgu nak bandingkan, tong gas dan belon. Jadi kalau murid lihat yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Jadi yang mana objek yang perlu kita pegang menggunakan dua tangan dan kita perlu menggunakan tenaga yang banyak? Yang mana? Okey, sudah tentu tong gas. Sebab belon ni kita pegang satu tangan je, dia sudah terangkat ataupun terbang. Jadi tong gas ini lebih berat daripada belon. Jadi kita boleh cakap tong gas ni berat, belon ini ringan. Jadi kita boleh cakap tong gas ni lebih berat daripada belon. Jadi jom kita belajar pembelajaran pada hari ini, iaitu kenali jisim objek. Jadi kita dah belajar tadi dua istilah, iaitu berat dan ringan. Sekarang cikgu nak murid lihat situasi dalam gambar ini. Okey, kita lihat pelajar ini ataupun murid ini. Okey, yang pertama murid ini sedang mengangkat kotak tisu. Jadi dia cakap kotak tisu ini ringan, saya boleh angkat. Sekarang kita lihat orang yang kedua. Orang yang kedua ini sedang menolak apa? Menolak troli. Di atas troli ini ada tong gas. Okey, jadi yang mana sebenarnya lebih berat? Sudah tentu tong gas lebih berat. Kenapa? Dia memerlukan troli untuk membawa tong gas ini. Sebaliknya, murid ini hanya perlu mengangkat
kotak tisu menggunakan tangan sahaja. Jadi apabila kita mengangkat tanpa menggunakan tenaga yang banyak, sudah tentu ianya lebih ringan. Jadi kotak tisu ringan, tongges berat. Tongges berat, kotak tisu ringan. Sekarang cikgu nak murid lihat ada situasi yang menunjukkan dua orang sedang mengangkat kotak. Okey, jadi kita lihat murid perempuan ini sedang mengangkat kotak yang kosong. Manakala murid lelaki ini sedang mengangkat kotak yang berisikan botol. Jadi kotak yang mana berat? Berikan sebab. Jadi kalau kita lihat yang mana lebih berat? Sudah tentu murid lelaki yang sedang membawa kotak yang berisikan botol. Jadi kita lihat lelaki itu sedang menggunakan tenaga yang banyak untuk mengangkat kotak tersebut. Manakala kalau kita lihat murid perempuan ini hanya mengangkat begini sahaja untuk mengangkat kotak tersebut. Jadi itu kita dah tahu ianya lebih ringan. Jadi kita tulis ini ringan, yang ini berat. Jadi kotak kosong ringan, kotak berisi botol berat. Seterusnya, cikgu nak murid lihat kepada soalan ini, iaitu bandingkan objek di bawah berat atau ringan. Sekarang kita lihat kepada gambar A. Ada tin satu dengan tin B. Tin satu ini lebih kepada tin susu. Okey, susu pekat. Yang ini ialah tin susu tepung. Jadi kalau murid lihat yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Okey. Jadi kalau kita lihat tin susu pekat ini lebih ringan, yang ini lebih berat. Kenapa? Sebab apa? Sebab tin susu tepung ini lebih besar berbanding tin susu pekat ini. Jadi kita boleh cakap yang tin susu pekat ini lebih ringan dan tin susu tepung lebih berat. Sekarang kita lihat kepada gambar B yang membandingkan bakul sampah dengan meja kayu ini. Jadi yang mana lebih ringan, yang mana lebih berat. Jadi kalau murid lihat, tong sampah ini ataupun bakul sampah ini diperbuat daripada plastik. Manakala meja kayu ini diperbuat daripada kayu. Jadi kalau murid nak tahu, objek yang diperbuat daripada kayu lebih berat daripada objek yang diperbuat daripada plastik. Jadi bakul sampah ini lebih ringan, manakala meja kayu ini lebih berat. Seterusnya kita lihat kepada dua botol minyak masak. Yang pertama, botol minyak masak ini lebih besar, yang ini botol minyak masak ini lebih kecil. Jadi yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Jadi sudah tentu botol minyak masak yang lebih besar ini lebih berat berbanding botol kecil tersebut. Jadi yang ini berat, botol besar ini berat, manakala botol kecil minyak masak ini lebih ringan. Jadi, berat dan ringan sesuatu objek sebenarnya bergantung kepada muatan, bilangan, jenis bahan yang digunakan dan sebagainya. Jadi sekarang kita nak bandingkan dua objek. Jadi cikgu nak murid fikir yang mana lebih ringan, yang mana lebih berat. Sekarang kita lihat objek tersebut. Antara lesung batu dan belon. Cikgu rasa semua pernah lihat lesung batu ini di dapur. Biasanya mak kita gunakan lesung batu ni tumbuk. Apa bising sangat. Itu lesung batu dan ini ialah belon. Jadi kalau murid nak tahu yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Jadi lesung batu ini lebih berat, manakala belon ini lebih ringan. Jadi lesung batu berat, belon ringan. Seterusnya kita akan bandingkan dua buah-buahan. Yang pertama iaitu buah tembikai, yang kedua ialah buah apple. Jadi kalau kita pernah pegang buah tembikai dengan buah apple, yang mana lebih berat? Yang mana kalau kita pegang, kita rasa dia makin ke bawah bila kita pegang. Kalau kita pegang satu tangan, antara buah tembikai dengan buah apple, kalau kita letak, yang mana tangan kita akan ke bawah? Sudah tentu buah
tembikai. Sebab buah tembikai isinya padat dan lebih berat. Jadi buah tembikai berat, buah apple ringan. Jadi kita boleh cakap tembikai berat, apple ringan. Seterusnya kita lihat perbandingan antara kerusi. Kerusi yang diperbuat daripada plastik dan kerusi yang diperbuat daripada kayu. Okey, yang pertama ialah kerusi yang diperbuat daripada plastik, yang ini pula yang diperbuat daripada kayu. Jadi untuk pengetahuan murid-murid, kayu ini sebenarnya lebih berat berbanding plastik. Jadi kita boleh cakap kerusi yang diperbuat daripada plastik ringan, kerusi yang diperbuat daripada kayu berat. Jadi kita boleh cakap kerusi plastik ringan, kerusi kayu berat. Jadi itulah sebabnya sekarang sekolah-sekolah lebih banyak menggunakan kerusi yang plastik sebegini berbanding kerusi kayu. Sebabnya sebab ianya lebih ringan. Sekarang cikgu nak murid lihat, kita nak buat perbandingan menggunakan dacing penimbang. Sekarang cikgu menggunakan objek yang sama, iaitu buah apple. Jadi cikgu letakkan sebiji dekat sini, sebiji dekat sebelah sini. Jadi kita lihat kedudukannya seimbang. Jadi dua biji apple ini sama jisimnya. Jadi sekarang kita lihat kepada contoh yang kedua. Seterusnya cikgu buat perbandingan antara dua objek, iaitu buah apple dan buah strawberry menggunakan dacing penimbang. Jadi kalau kita lihat kepada dacing penimbang ini, okey, kita lihat dia lebih berat ataupun dia lebih kepada buah apple. Jadi apabila dia jatuh kepada buah apple, bermaksud ianya lebih berat. Okey, ya, ini lebih ringan. Sama macam kalau kita lihat jongkan-jongkit. Kalau jongkan-jongkit, kalau kita duduk antara orang dewasa dengan orang yang lebih kecil, kalau orang dewasa duduk, sudah tentu dia akan jatuh ke bawah. Yang ringan akan naik ke atas. Jadi apabila dia jatuh ke bawah, bermaksud ianya lebih berat. Jadi buah apple berat, buah strawberry ringan. Jisim apple lebih daripada sebiji strawberry. Sekarang cikgu buat perbandingan antara buah apple, tetapi yang ini ada dua bilangannya, manakala yang ini satu bilangan. Jadi kita lihat, okey, dekat dacing penimbang ini, okey, dua bilangan apple lebih ke bawah, bermaksud ianya lebih berat berbanding sebiji apple. Jadi jisim dua biji apple lebih berat daripada satu biji apple. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2, muka surat 52 dan 53. Jom kita selesaikan bersama-sama. Sekarang murid boleh lihat latihan buku aktiviti muka surat 52. Arahannya, kita tulis ringan atau berat. Okey, dekat gambar ni ada 4 gambar. Yang mana kita perlu tulis yang mana ringan, yang mana berat. Jom kita selesaikan. Sekarang kita lihat kepada soalan A ataupun gambar A. Okey, kita lihat seorang perempuan ini sedang memegang satu botol menggunakan tangannya, manakala ada sebuah bakul yang berisikan banyak objek di dalamnya. Jadi kalau kita lihat yang mana lebih ringan, yang mana lebih berat. Okey, sudah tentu yang dipegang menggunakan satu tangan itu lebih ringan. Yang diletakkan banyak-banyak di dalam bakul itu lebih berat. Sekarang kita lihat kepada soalan ataupun gambar B. Kita lihat kepada gambar B. Situasi ini menunjukkan dua orang wanita. Seorang wanita menolak troli yang berisikan banyak barang, manakala perempuan ini sedang menggalas bakul yang berisikan beberapa objek sahaja. Jadi yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan? Sudah tentu yang berisikan banyak barang di dalam troli ini lebih berat, manakala yang memegang di tangan ini lebih ringan. Seterusnya kita lihat kepada gambar C.
yang mana ada seorang lelaki sedang membawa buku dan ada seorang perempuan sedang memegang pen ataupun sedang meletakkan pen di atas tangannya. Jadi yang mana ringan, yang mana berat? Jadi kalau kita lihat, lelaki ini menggunakan tenaganya, iaitu menggunakan dua tangan untuk mengangkat buku. Manakala yang perempuan ini hanya menggunakan satu tangan sahaja. Jadi yang mana lebih berat? Sudah tentu yang membawa buku lebih berat. Jadi yang ini lebih berat, manakala yang pen ini lebih ringan. Sekarang kita lihat kepada gambar D. Gambar D ini menunjukkan penjual sedang menjual buah-buahan dan dia sedang memegang dua buah iaitu tembikai dan buah nenas. Jadi buah nenas diangkatnya sebegini, manakala buah tembikai dipegangnya begini. Jadi yang mana lebih berat? Sudah tentu buah tembikai. Oleh kerana buah tembikai itu kita nampak dia menggunakan tapak tangannya untuk menampung berat tembikai tersebut, manakala buah nenas itu dia boleh angkat sebegini. Jadi kita boleh cakap buah tembikai ini berat, buah nenas ini ringan. Sekarang kita lihat latihan buku aktiviti muka surat 53. Ada 3 soalan yang murid perlu siapkan. Yang pertama, arahan pertama, tandakan right kepada objek yang berat. Yang kedua, tandakan right kepada objek yang ringan. Jadi, yang ketiga pula, kita perlu tulis lebih ringan atau lebih berat. Untuk arahan yang ketiga ni, kita perlu bandingkan antara dua objek dekat sini lah. Dan kita lihat objek yang pertama ni berat ataupun lebih ringan. Jadi kita akan tulis lah yang mana jawapan dia, lebih ringan ataupun lebih berat. Jom kita selesaikan. Sekarang kita akan lihat kepada soalan 1. Tandakan right untuk objek yang berat. Jadi untuk soalan A, dia buat perbandingan antara dua buah. Yang pertama buah mempelam dengan buah apple. Jadi yang mana lebih berat? Kalau kita lihat buah yang mana lebih besar, sudah tentu buah mempelam. Jadi buah mempelam ini lebih berat. Sebabnya yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Sekarang kita lihat kepada gambar kek. Yang ini kek yang lebih kecil, yang ini kek yang lebih besar. Ini kecil, yang ini besar. Jadi kalau kita lihat, dan kalau kita biasa makan sekalipun, kita nampak yang ini, kalau kita pegang yang ini, kita boleh angkat macam ni je. Kalau kek, kita boleh kena angkat dua tangan, ataupun kita memerlukan satu dulang untuk mengangkat kek tersebut. Jadi kita boleh cakap yang kek yang besar ini lebih berat. Jadi kita tandakan right. Seterusnya kita lihat kepada soalan 2. Tandakan right kepada objek yang ringan. Perbandingan antara ketam dan sotong. Jadi antara ketam dan sotong ini, kita boleh cakap dua-dua binatang ini sebenarnya ringan, tetapi yang mana sebenarnya yang lebih ringan? Sudah tentu ialah sotong. Jadi kita boleh tandakan right. Seterusnya perbandingan antara dua buah. Yang pertama buah yang kecil dengan buah yang besar. Jadi kita boleh cakap yang kecil ini lebih ringan. Buah yang lebih kecil ini lebih ringan. Jadi kita tandakan right untuk buah tersebut. Seterusnya kita lihat kepada soalan ketiga. Tulis lebih ringan atau lebih berat. Jadi kita lihat kepada soalan A. Ada sebuah bakul yang berisikan banyak kelapa. Daripada bekas yang berisikan beberapa buah mempelam. Jadi sebiji kelapa ni pun dah berat sebenarnya, dan sebiji buah mempelam ini ringan berbanding dengan buah kelapa. Jadi yang ini, bakul ini berisikan buah kelapa yang banyak. Jadi sudah tentu ini lebih berat, yang ini ringan. Jadi kita boleh cakap bakul yang berisikan buah kelapa ini lebih berat daripada bekas ataupun bakul kecil yang berisikan buah mempelam. Seterusnya kita lihat bakul yang berisikan buah pisang.
Okey, lebih ringan ke lebih berat daripada bakul yang berisikan buah pisang juga, ada sayur juga, ada susu dan banyak barangan lain. Jadi kalau kita lihat, kita pegang bakul, ada sebiji buah pisang ataupun ada pisang yang banyak berbanding dengan pisang juga tetapi ada barangan yang lain dalam tu. Jadi yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan? Sudah tentu bakul yang berisikan pisang setandar pisang itu lebih ringan berbanding bakul yang berisikan banyak barangan. Jadi ini lebih apa? Ini ringan, ya ini berat. Jadi ini lebih ringan daripada bakul yang berisikan banyak barangan lah. Okey. Jadi itu perbandingan yang kita boleh buat antara dua objek di sini. Jadi daripada pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid boleh faham perbezaan antara berat dan ringan. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.